Ini bab berpuasa dalam perjalanan, dalam musafir. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Hamzah al-Aslami bertanya Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang berpuasa berturut-turut, berpuasa berterusan. Bolehkah saya berpuasa dalam perjalanan? Jawab Nabi SAW, berpuasalah jika engkau mahu, dan tidak berpuasa jika engkau mahu. Jadi engkau boleh nak berpuasa pun boleh, tidak nak berpuasa pun boleh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hamzah bin Muhammad bin Hamzah al-Aslami. Dia menyebutkan bahawa ayahnya menceritakan kepada datuknya, diambilnya daripada ayahnya. Ayahnya menceritakan kepadanya dari datuknya. Mana diambilnya cerita ini dari datuknya. Katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ni ada unta yang saya guna untuk bermusafir dengannya. Wa akrihi, dan saya juga menyewakannya. Ini ada kalanya bui sewa. Wa innahu rubbama sadafani, kadang-kadang kebetulan dengan bulan ini. Maksud beliau ialah bulan Ramadan. Jadi dalam perjalanan itu kadang-kadang masuk bulan Ramadan, saya berasa ada kekuatan, saya muda, saya rasakan berpuasa itu, wahai Rasulullah, lebih mudah kepada saya daripada saya melewatkannya sehingga ia menjadi hutang. Bolehkah, adakah saya berpuasa itu, wahai Rasulullah, lebih besar pahalanya kepada saya, atau saya tidak berpuasa itu yang ini lebih baik? Jawab Rasulullah SAW, ayya dzalika syi'ta ya Hamzah, atau ayyu dzalika syi'ta ya Hamzah, mana yang kau mahulah wahai Hamzah, suka hati kamulah wahai Hamzah, sama ada nak puasa ke atau tidak. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW keluar dari Madinah ke Mekah, sehingga apabila baginda sampai di Usfan, diminta satu bekas, lalu baginda mengangkatnya ke mulutnya supaya dilihat oleh orang ramai. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Kerananya Ibnu Abbas selalu berkata, Rasulullah SAW telah berpuasa, yakni dalam perjalanannya, dan tidak berpuasa. Sesiapa yang hendak berpuasa boleh, dan sesiapa yang tidak hendak berpuasa boleh juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya, pernah kami bermusafir bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ada di antara kami berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa pula tidak mencela yang berpuasa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qaza'ah, katanya, pernah saya pergi menemui Aba Sa'id Al-Khudri ketika beliau tengah atau sedang memberi fatwa kepada orang ramai. Mereka mengerumuninya
saya tunggu sehingga beliau bersendirian. Bila dia sudah bersendirian, saya tanya dia tentang puasa Ramadan dalam perjalanan. Jawabnya, pernah kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun pembukaan Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, kami juga berpuasa, sehingga sampai ke suatu perhentian, persinggahan, salah satu persinggahan. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah pun hampir dengan musuh kamu. Tidak berpuasa lebih menguatkan kamu. Keesokan paginya ada di antara kami yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Kata perawi, yakni Abu Sa'id, kemudian kami berjalan lagi dan singgah di suatu persinggahan. Ketika itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besok pagi kamu akan menyerang musuh kamu. Menyerang musuh kamu. Tidak berpuasa itu lebih menguatkan kamu. Oleh itu, kamu jangan berpuasalah. Maka sabda Nabi SAW ini menjadi suatu azimah, suatu kemestian, suatu hukum yang mesti diturut daripada Rasulullah SAW. Kata Abu Sa'id, lama kemudiannya saya masih nampak lagi saya berpuasa bersama Nabi SAW. Sebelum itu, yakni sebelum peristiwa tadi, dan selepas itu pun, yakni ada juga berpuasa dalam perjalanan. Ini bab memilih tidak berpuasa, yakni dalam perjalanan. Dalam nuskha yang lain, tajuk di sini bukan lagu tu, bukan bab ikhtiyaril fitr, bab ikhtiyaril fitr, tetapi babun man ikhtara al fitra, bab orang yang memilih tidak berpuasa, yakni dalam perjalanan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW pernah nampak seorang lelaki yang dipayungi atau diteduhi orang ramai pula bersesak-sesak mengerumuninya. Faqala, ketika itu Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyamu fis safar, tidak termasuk dalam kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, seorang lelaki daripada anak-anak Abdullah bin Ka'ab, yaitu saudara-saudara Bani Qushair, telah menyerang Bani Qushair. Yang kira-kiranya dia berkatalah, dalam nuskha yang lain di sini ada qala, seperti di bawah tu ada sebut qala, katanya satu pasukan berkuda Rasulullah SAW telah menyerang kami. Fantahaitu, saya pun pergi. Au qala, atau kata perawi, dia berkata fantalaqtu, yakni lafaz fantahaitu atau fantalaqtu, saya pergilah kepada Rasulullah SAW, maknanya sama. Ketika baginda sedang makan, kata baginda, duduk, fa'asib min ta'amina hadha, mari makanlah. Mari makan sebahagian daripada makanan kita ni, ataupun kita kata mari makanlah, mari makan kata lah. Faqultu,
Saya kata, sebenarnya saya ni puasa. Nabi SAW kata, duduk, saya nak cerita kepada engkau tentang sembahyang dan tentang puasa. Sesungguhnya Allah telah mengurangkan separuh sembahyang. Syatra, dia guna perkataan syatra untuk memberi makna separuh itu, atau nisfa. Ni syak perawi lah. Nabi guna perkataan syatra kah atau nisfa, maknanya sama, yakni separuh sembahyang. Dan as-saum, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskan, tidak mewajibkan puasa kepada musafir, orang yang perempuan yang menyusu atau perempuan hamil. Demi Allah, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan kedua-duanya sekali atau salah satu daripadanya. Ini al-murdi' atau al-hubla, kedua-dua sekali atau salah satu daripada dua itu. Qala, kata perawi, yakni Anas bin Malik, fatalahhafat nafsi, selepas itu menyesallah diriku kerana aku tidak makan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kerana aku tidak makan sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau ajak aku makan sekali dengan dia. Itulah. Kita tengok semula. Ini bab berpuasa dalam perjalanan. Lagu mana hukum puasa dalam perjalanan itu? Jadi maksud puasa ni boleh jadi puasa hak fardu Ramadan ataupun bukan. Boleh jadi kedua-duanya. Dalam safar, yakni perjalanan. Yakni bolehkah seseorang itu berpuasa atau tidak boleh, atau ada pilihan kepada dia tu, sama ada hendak berpuasa ataupun tidak, sama ada puasa tu puasa Ramadan ataupun puasa lain. Itulah maksud tajuk bab yang dibuat oleh Imam Abu Daud. Sama-sama jangan lupa, kalau baca kitab Abu Daud ini kena ingat, dia nak isyarat kepada khilaf ulama dalam perkara tu, dalam tajuk dia buat puasa dalam perjalanan. Apa? Dia nak ceritanya ada khilaf dalam masalah ni di antara ulama. Ada yang kata tak boleh puasa, ada yang kata boleh puasa, ada yang kata terpulang kepada dia, boleh pilih nak puasa pun boleh, tak usah puasa pun boleh. Ada yang kata puasa lebih afdal, ada yang kata tidak puasa tu lebih afdal. Jadi banyak pecahan-pecahan pendapat itu, banyak. Kalau kita nak tengok dari segi pendapat tu, pendapat ulama tu tentang hukum puasa dalam perjalanan ni, perbezaan pendapat mereka boleh tengok. Kalau dalam kitab ni boleh tengok sebelah. Kita tengok lalu 241, tengok situ 241 dalam syarah. Berdasarkan hadis ini, kalau kita baca, mana boleh pilih. Nabi SAW bagi pilihan, ikutlah. Nak puasa pun boleh, tak si puasa pun tak apa. Jadi bagi orang yang kata boleh puasa pun boleh, tak puasa pun boleh, inilah dalilnya. Seolah-olahnya Imam Abu Daud pilih waktu. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Nak puasa pun boleh, tak si puasa pun boleh.
sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Supaya kalau puasa fardu tu boleh, puasa sunat lagi lah boleh. Maknanya gitulah. Tapi dia kata pendapat Ibnu Umar, dia kata in sama fis safar qada fil hadar. Boleh puasa dalam perjalanan. Kalau puasa juga dia kena qada pada ketika balik lah. Bila dia pada ketika hadar tu di tempatnya sendiri, bila balik tu semula dia kena qada. Ibnu Umar ini dia banyak pendapat dia mudah sangat. Mudah sangat. Misalnya sini tak boleh. Bukan ada pilih, ada tak boleh. Dia pegang dengan hak lain. Dia pegang dengan hak lain. Hak itulah Imam Abu Daud buat pula bab selepas ni. Yang ni bab orang yang memilih tidak berpuasa. Lepas tu dia buat bab pula selepas pada tu. Bab orang yang memilih berpuasa. Memilih itu maknanya sebagai wajib, mesti. Atau memilih itu sebagai pilihan saja. Hak ni lebih afdal. Hak ni kata hak ni lebih afdal. Situlah tepatnya. Dia akan sebut kemudian. Dia akan buat bab kemudian. Jadi bab yang mula-mula ni sebagai permulaan lah. Ibnu Umar kalau dalam perjalanan puasa tak boleh. Kalau puasa pun qadula kena qada juga. Baik tak puasa. Supaya juga bagi dia kalau dalam perjalanan ni tak ada maya sunat. Maya sunat tak ada. Semaya fardu saja. Jamu qasar boleh. Bahkan semaya sunat tak boleh. Dia kata kalau boleh semaya sunat, tidak kurang adalah hak fardu tu. Ya kurang hak fardu tu nak apa dia kurang. Nak suruh orang ingat lah. Tiba-tiba kita cari pula, jadi berat pula dengan semaya sunat. Nak suruh orang ingat lah. Hak 4 jadi 2. Hak semaya suku-suku dalam waktu lain tu boleh semaya dalam waktu satu waktu. Nak suruh mudah lah. Tiba-tiba kita cari susah pula. Gitu pendapat dia tu. Bagi dia tak ada semaya sunat, tak ada. Ketika bermusafir. Ibnu Abbas pun kata la yajuzu shaum fi safar, tidak harus berpuasa pada bulan pada dalam perjalanan. Tak boleh, tidak harus. Tidak harus makna haram lah. Tidak harus maknanya haram. Wa ilaihi dhahaba Dawud ibnu Ali bin al-mutaakhirin. Inilah pendapat Daud bin Ali, kalau di kalangan ulama kemudian sikit, iaitu Daud Zahiri. Dikenali sebagai Daud Zahiri. Daud Zahiri tu ni lah. Dia pun kata lagu tu juga, wa ka'annahum ta'allaqu bi zahiril ayah, seolah-olahnya mereka ni berpegang dengan zahir ayat. Sebab tu orang panggil Zahiri. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tu pegangan dia. Zahir ayat tu maksudnya itulah. Sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka puasanya pada beberapa hari yang lain selepas tu. Puasa dia tu bukan pada masa tu, bukan pada bulan puasa, tapi pada hari lain dia pegang gitu. Orang lain dia takwil, dia takdir, dia takdirkan ada sesuatu yang buat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftar. Sesiapa yang dalam perjalanan sakit atau dalam perjalanan lalu dia tak puasa, dia kena qada lah pada beberapa hari yang lain. Maknanya lalu dia tidak puasa. Mana nak puasa pun boleh, tapi kalau tak puasa kena qada lah pada hari lain. Dia kata tak perlu takdir buat gapo. Pakai zahir. Tak boleh kah? Tak boleh faham. Tak boleh faham. Boleh faham dah, kata dia. Itu pendapat dia lah. Kita setuju tidak setuju itu soal lain. Setengah-setengah ulama, setengah-setengah orang dia kata tak boleh ni. Kemuka pendapat Daud Zahiri, kau pendapat pelik-pelik ni 4 mazhab saja. 4 mazhab saja dalam Islam. Dah. Pak royak anggap dia dalam kitab. Kalau 4 mazhab saja, tak salah ya lah.
Ini orang panggil golongan yang nak menyempitkan ilmu. Ilmu yang luas, nak sepit, nak susu ilmu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama yang bertanggungjawab, yang alim semua, dia royak. Dia tak setuju dengan Daud Zahiri, tak apa, tak setuju, tak sepakat dia, tak apa. Tapi dia pun imam ahli sunnah wal jamaah juga. Dia pun orang ahli sunnah juga, imam besar juga, orang hebat juga, dihormati oleh semua orang. Walaupun pendapat dia tu kadang-kadang pelik, tapi orang hormat. Lepas tu sahabat ada berpendapat begini. Kalau kita duduk kira Pak Mazhab saja, tak tengok dalam sahabat. Pak Imam Malik dalam kitab Muwatta dia tu banyak gitu banyak pendapat sahabat tu ayat wagaf. Ia tidak serupa dengan mazhab Pak tu. Ada juga. Berapa banyak? Ayat wagaf pun. Kalau kita kata mansuh gapo dia nya? Mansuh dia Nabi. Hadis tu dimansuh ni yang memansuhkannya. Kalau orang kemudian dia sudah amal, tidak mansuh lah bagi dia. Kalau dia tahu mansuh, dia amal anggap dia. Dia pegang lagu mana, dia tidak anggap mansuh. Dia tidak anggap mansuh. Begitu. Kemudian mereka berbeza pendapat tentang hak mana lebih afdal. Orang hak kata boleh puasa, boleh juga tak puasa. Hak mana lebih afdal? Khilaf. Faqala ba'duhum, setengah ulama berpendapat puasa tu lebih afdal. Itulah pendapat Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Setengah ulama kata tak, puasa tu lebih afdal. Setengah kata hak afdalnya hak lebih mudah daripada dua tu. Hak mana mudah kepada kita? Puasa kau mudah, kau tak puasa lebih mudah. Kalau hak lebih mudah tak puasa, hak tak puasa lah afdal. Kalau hak lebih mudah puasa, puasa lah afdal. Gitu. Pasal apa? Dia kata sebab Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Tu lepas pada ayat tadi, selalu dia kata Tuhan nak mudah kepada kamu, bukan Tuhan nak menyusahkan kamu. Buat agama ni, agama ni untuk mudah. Tiba-tiba kalau orang tu beragama jadi susah, kena cek molek tu, Sebab Tuhan kata yuridullahu bikumul yusr. Dia tidak kata sekat tu, wala yuridu bikumul usr. Takut tak apa jelira lagi kat sana. Royak nak suruh senang tu lah. Dia tak say susah. Dia nak senang untuk kamu, dia tak say susah. Sebab itulah ulama golongan yang ketiga tadi dia kata tengok hak mana lebih mudah kepada dia. Kalau lebih mudah tak puasa, hak itulah lebih afdal. Kalau hak lebih mudah puasa, hak itulah afdal untuk dia. Jadi ini bergantung kepada masing-masing. Adapun orang yang puasa memenatkannya dalam perjalanan atau dia tidak mampu berpuasa, fa iftaruhu aula. Kalau dia puasa pun boleh juga tapi penat-penat, itu dalam keadaan itu tak puasa itu lebih aula, lebih afdal. Sebab apa? Sebab tadi kita dah baca tadi hadis bab kemudian, iaitu Nabi SAW pernah tengok orang bersesak-sesak, duduk mengerumuni seorang lelaki yang diteduhi dengan sesuatu, dia pun kata tak ada kewajikan, tak ada kebaikan, kata dia, puasa dalam perjalanan. Kalau lagu ni siapa pesal gini ni, tak ada kebaikan, agama tidak suruh siapa gitu mau. Itulah. Jadi kalau jumhur ulama kata kalau susah, penat saya, tak ada kelebihan. Lebih afdalnya buka. Itulah. Kalau nak kira tengok dari segi mazhab lah, pendapat ulama tentang kedudukan puasa dalam perjalanan itu. Dan Imam Abu Daudnya dia buat bab suku-suku. Untuk orang-orang yang kata puasa lebih molek, dia mari bab suku. Untuk orang-orang yang mengatakan tak puasa lebih molek, dia mari bab suku. Di bawah bab itu ada hadis-hadis yang dijadikan sebagai sandaran ataupun pegangan oleh masing-masing.
Kita tengok semula tadi. Aisyah meriwayatkan bahawa Hamzah Al-Aslami, jadi hak nama Hamzah ni di kalangan sahabat ni bukan Hamzah pak saudara Nabi hak mati tu seorang saja, dak, bukan hak tu saja. Ramai lagi hak lain. Antaranya hak ni Hamzah Al-Aslami. Beliau ialah Hamzah bin Amr bin Uwaimir Al-Aslami, Abu Salih, sahabi, seorang sahabat dia ni. Istanarat asabi'uhu fi lailatin zalma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perjalanan di tengah malam, ada cerita dia ada sebut ni, tangan dia ni, jari-jari dia ni jadi cerah, jadi macam lampu. Jadi macam lampu. Itu Tuhan bui keramat. Orang panggil keramat sahabat. Tuhan bui. Hak Nabi tu mukjizat tu suku. Sahabat-sahabat dia ni pun, kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab ada ni banyak sekali. Nampak ada karamat. Karamah. Kita panggil keramat. Kita panggil keramat. Keramat sahabat tu sepatutnya kena tonjol hak ni. Kadang-kadang keramat hak ditonjol-tonjolkan orang kemudian. Wali tu, wali ni. Kita tidak nafikan ada keramat tu. Tidak nafikan begitu. Tidak nafikan ada tu ada. Tapi kadang-kadang ditonjol-tonjol sangat sehingga tergelar sahabat, terlindung sahabat. Macam tak ada keramat sahabat. Sedangkan hak cerita-cerita tu wali hak kemudian tu banyak lagi kena tapihnya. Berapa banyak hak tidak sahih. Sampai jadi orang meruk gila dengan seseorang tu wali. Sampai jadi gitu. Padahal berapa peratus ya daripada cerita-cerita tu hak sahihnya. Tak cara dah asal raya. Badi banyak syekh dia. Badi banyak syekh dia. Ni saya kau di jalan ni keramat. Ni raya apa ni? Ni pula Syekh Junaid. Ni keramat. Ni raya pula syekh dia ni Naqsyabandi. Ni keramat ni. Ni raya pula Chisti. Ni keramat dia. Habis penuh kitab dengan hak ni. Padahal tak tahu sanad mana cerita. Tak masuk akal kadang-kadang. Tak masuk akal, bercanggah. Jadi lebih terlanjut, lebih daripada Nabi kadang-kadangnya buatnya. Nabi naik Mi'raj sekali ya. Ni beratus kali naik Mi'raj. Tu wali ni. Syekh dia. Sampai setara tu. Terima semacam tak cara. Tuhan jamuh atas belakang tu. Tuhan jamuh atas belakang surah sejuk pakai dalam hati. Tuhan jamuh. Tu cerita masa naik Mi'raj. Nabi tak ada sebut aku tu Tuhan jamuh sampai sejuk pakai dalam hati. Tapi syekh dia tu sampai gitu. Tasawuf hak lagu ni, tarekat lagu ni lah hak kita tak setuju tu. Bukan tasawuf hak molek tu tak setuju. Hak tu ada tak apa hak tu. Tapi hak lagu-lagu ni, hak jenis-jenis taksub sangat ni, lagu tu pun dia boleh terima. Ini hak jadi masalah. Sahabat ni tergelar. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni, dia royak. Dia royak. Ni sahabat ni ada benda lagu tu. Ada sahabat yang meretas laut, seberat laut. Tak salah. Jadi air tu jadi macam beku. Boleh lihat seberat laut. Ramai berapa orang sahabat tu nak pergi perang. Tak ada cerita, orang tak tahu hak tu. Orang tak tahu benda-benda lagu tu. Padahal berapa banyak karamah orang panggil sahabat tu. Sebab gini yang kita kata gitu tu, semua ahli sunnah mana-mana tanyalah hak mana-mana. Kalau kata mana lebih sahabat ni dengan orang lain, semua kata sahabat lebih. Semua kata sahabat lebih. Dari segi kata tu, kata lah lagu tu. Semua kata sahabat lebih. Bahkan ulama-ulama mengatakan setinggi-tinggi wali hak tidak sahabat tu, tak serayak tinggi mana pun, tidak boleh melepasi litah sekurang-kurang sahabat. Semua terima. Ada lagu tu. Jadi sahabat ni tak ada, dipandang sepi. Itulah. Sedangkan
Ahlus sunnah wal jamaah. Tu jamaah maksud sunnah tu sunnah Nabi. Jemaah tu siapa jemaah tu? Sahabat tu lah. Kita tak ambil berat. Jadi timbul hak lain pula. Hak ni meruk dengan imam dia, hak ni meruk dengan syekh dia, hak ni meruk dengan, jadi gitu. Padahal orang lain tu kita boleh terima secara umumnya, masing-masing ada kelebihan. Tak apalah. Kalau nak ada keramat ke apa pun, iyalah, tak apalah. Memang betul benda tu boleh berlaku. Tetapi jangan sampai lupa prinsip asas, hak asal tu, iaitu sahabat lebih daripada orang lain. Tak boleh sahabat tu jadi panduan, hak tu tak, jangan lupa hak tu. Lepas tu nak terima orang lain tak apa, tapi kaedah kita yang belajar dalam hadis ni tak boleh terima mudah-mudah gapa-gapa cerita. Sebab manusia ni kalau dia ta'assub, dia jadi lebih hak dia terima tu siapa dia tak khabar keingat. Itu tabiat manusia. Cuba kita tengok sini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matinya pada tahun 91 Hijrah lah maksudnya. Kalau dalam kitab-kitab ni dia sebut tahun sekian-sekian tu tahun Hijrah lah maksudnya. Tidak tahu Masihi. Ketika berumur 71 tahun. Ada juga ulama mengatakan dia sampai umur 80 tahun. Sampai umur 80 tahun umur dia. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, saya ni seorang yang puasa seumur. Puasa seumur, berturut-turut puasa. Yang ni mana ketika berada di rumah lah, di tempat sendiri, fil hadar. Sebab dia ni suka berpuasa, seorang yang minat berpuasa. Bolehkah saya berpuasa dalam perjalanan? Nabi SAW kata, nak puasa pun boleh, tak saya puasa pun boleh juga, ikutlah. Ikutlah. Baiklah. Jadi hak dia tanya puasa ni, puasa gapo? Tentang puasa gapo dia tanya puasa. Kalau dari segi zahir hak dia tanya dalam hadis ni, nampaknya dia tanya tentang puasa sunat tu. Sebab apa? Saya ni seorang yang suka puasa seumur. Saya ni seorang yang terus-menerus berpuasa, ataupun puasa berturut-turut. Berturut-turut ni kalau hak bulan Ramadan tak payah ya orang lain pun puasa berturut-turut juga. Jadi asrudus sardus saum atau sardus siam ni maksudnya seorang yang suka berpuasa lebih daripada bulan Ramadan itu, berturut-turut gitu. Ini menunjukkan puasa sunat. Kalau puasa bulan Ramadan itu tak ada gini ni, dia tidak jadi berturut-turut, sebab berhenti lah, lepas pada tu tak puasa. Dia ni tidak puasa. Daripada sinilah setengah-setengah ulama mengatakan orangnya dia kebiasaan dia puasa seumur boleh. Nak puasa seumur tu boleh. Tetapi ramai ulama larang pula, sebab dia pegang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW puasa seumur lah. Sahabat tu Nabi larang. Sahabat kata, nanti akan datang kita akan jumpa, lagu mana kamu sendiri tu tuasilus saum, duk puasa seumur tu, berturut-turut tu, lagu mana? Nabi kata, aku tidak supemu. Aku tidak supemu. Aku diberi makan dan diberi minum walaupun berpuasa dari pihak Allah. Apa aja lah ceritanya, boleh makan lagu mana? Kalau makan puasa gaponya kalau lagu tu. Jadi maksudnya Nabi SAW ni dia ada kekuatan. Kau puasa, kita kata betul-betul paling hari puasa, kau kuat dia, kau merah muka, kau segar. Gak siapa serupa lagu tu, siapa dia nak cari dalam dunia lagu tu. Kau puasa, kau pucat ada, kau letih. Jadi sebab tu dia tak bui. Jadi atas dasar tak serupa tu, sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan puasa berturut-turut dia tak boleh. Jadi hadis ni kata puasa berturut-turut tu maknanya sama ada dulu itu sudah mansukh ataupun dibenarkan kepada orang-orang tertentu sahaja. Kepada orang-orang tertentu, bukan umum. Kepada orang yang kuat. Kepada orang yang kuat.
Jadi orang hak lagu ni kuat setara mana kita kata? Daklah kita adalah orang hak kuat. Kita tidak kuat tak apa. Ada hak kuat ni muda dia tak nikah lagi, duduk jadi kuat nafsu, duduk mikir. Bahaya juga. Misalnya dalam keadaan lagu tu. Dia ada hal dia sendiri. Tapi nak kata untuk umum molek secara keseluruhannya, rasanya tidak begitu. Sebab kebanyakan manusia tidak begitu. Ya Nabi SAW larang tu, dia kata mu tidak serupa aku, sebab aku diberi makan dan diberi minum. Diberi makan dan diberi minum tu maksudnya mana tu tak kuat lah, serupa makan dengan serupa minum. Mu ada kalau tu. Kalau puasa sama kat ku kekek lah. Nabi SAW tidak nak lagu tu. Dia naknya bila-bila puasa tu hak lain tak ada terabai. Tak ada kata terganggu hak lain tu. Kalau siapa terganggu, pak kewajipan kita ni, molek kita dalam hidup ni nak buat puasa saja ke? Kau banyak lagi gol lain. Kalau jadi driver kereta lah, kita kata driver kereta yang ngatuk main lapar ni, dahaga ni, dia kena ambil kira juga. Jangan fikir dia saja, dia sendiri pun penat. Lepas tu bahaya penumpang. Lagu mana? Begitu juga kalau orang yang kerja pejabat, boleh jadi terganggu kerja dia itu dengan sebab ngantuk dia. Dengan sebab ngantuk. Ada kalanya dia duk rasa dia lebih dah puasa, dia pergi tidur di belakang. Orang duk beratur panjangnya, beratur. Apa makna lagu tu puasa? Ada mana? Kerja dia terabai, dia cuak dalam kerja dia dengan sebab puasa. Itu tak faham. Tapi kalau boleh berterusan puasa turut-turut, tapi semua tak terganggu, tak apa, siapa dia boleh lah kalau boleh lagu tu. Tapi kebanyakan orangnya tidak begitu. Dia kata boleh kalau saya nak puasa, tak apalah. Kata Syaukani, Ibnu Daqiq al-Aid berkata, tidak ada sebut dengan jelas di dalam hadis ini bahawa puasa dia itu puasa bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu tidak boleh nak dijadikan dalil hadis ni tentang tidak boleh berpuasa pada pada bulan Ramadan dalam perjalanan. Dalam perjalanan kalau bulan puasa tak boleh nak puasa. Puasa bulan Ramadan. Mana dalil hak ni? Tak boleh buat dalil hak ni. Sebab hak ni tak jelas. Sebab hak ni tak jelas. Kata Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq al-Aid. Cuba kita perhatikan seperkara, menarik perhatian. Kalau cara aliran hadis, ulama hadis ni kan, lagu mana? Tak cara, tak kira dia tu mazhab apa. Tak kira. Ni ada mazhab ni. Khalil Ahmad Saharapuri ni mazhab Hanafi dia terkenal sebagai tokoh mazhab Hanafi. Tapi kalau dia bicara cara, ni cara ulama hadis lagu mana beza dengan ulama fiqh. Kalau ulama hadis je, qala Syaukani berkata, dia ambil daripada Syaukani. Dia tak tahu ke Syaukani itu tak ada mazhab, tak ikut mazhab mana-mana ni. Syaukani ni tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hambali, tak ada. Dia sendiri dia. Mana hadis dia nampak molek, kemah dia pakar. Dia tulis royak kau orang lagu tu. Dia tak cara dah. Sesuai kau tidak sesuai dengan mazhab mana-mana, dia tak cara. Tapi Khalil Ahmad ni seorang ulama Hanafi ni, bila dia jadi ulama hadis, terbuka selalu fikirnya. Cuba tengok. Kalau orang kita tak ada mazhab, geger. Cuba tengok. Khalil Ahmad ni bukan calai-calai orang. Bukan calai-calai orang. Ketika ulama-ulama Saudi dulu ada fitnah tentang ulama-ulama Dioban ni, akidah dia tak betul, sesat. Siapa yang sebar fitnah? Mekah, puak-puak berilui. Itu yang sebar fitnahnya. Dia kata ulama-ulama Dioban dia sesat. Jadi orang Arab pun tak tahu kan lagu mana ni akidah demon ni hak sebenar.
Jadi dia bertanya lah, ulama-ulama Deoban. Ulama-ulama Deoban sepakat minta Khalil Ahmad ni tulis satu buku menceritakan akidah ulama Deoban. Dia tulis, namanya Al-Muhannad Alal Mufannad. Al-Muhannad Alal Mufannad. Kalau nak tengok akidah ulama Deoban, tengok situ. Deobandi, orang panggil Deobandi. Lagu mana? Tengok situ. Dalam tu dia tulis. Bila dapat tahu waktu, kenapa tu kata tak ada gapo ni? Sesak gapo ni, molek ni lagu ni. Ni lah ahli sunnah sebenar. Dia pernah ada fitnah satu ketika dulu. Maknanya orang kata ulama Deoban ni sesat. Pernah ada. Khalil Ahmad ni mana alim besar yang dipercayai di kalangan ulama Deoban. Dia ni. Cuba tengok dia. Qala Syaukani. Senang-senang dia ambil. Bukan sekali ni kita jumpa, sebelum pada ni berapa tempat dah. Ambil daripada Syaukani so. Dia percaya pada Syaukani. Tidak kata hilang kepercayaan. Padahal dia tahu, semua orang tahu. Orang alim tahu laka Syaukani ni siapa dia. Dia tak ada mazhab. Tak ada mazhab pun dia alim. Tak boleh nak royak lah. Semua orang akui dia angkat tangan belakang. Orang lain tulis usul fiqh dalam mazhab Syafi'i saja, mazhab Hanafi saja, mazhab Malik saja. Dia tulis usul fiqh lebih daripada hak pak mazhab tu. Dia tulis. Nama kitab dia Irsyadul Fuhul. Dalam kitab tu dia mengumpulkan semua aliran usul fiqh. Dan usul fiqh di luar daripada hak pak tu. Bukan main. Sebab itulah ulama-ulama besar akui dia. Dia ni bukan ulama hadis-hadis saja gitu dak. Dia reti usul fiqh tu bukan setakat satu mazhab. Siapa dia boleh tulis kitab, dan kitab tu menjadi rujukan sekarang ni. Irsyadul Fuhul. Ada orang setara tu, dia tak ada mazhab pun ikut dia lah. Kalau setara timur tu biasa. Sebab tu lah dalam dunia ni semua timur. Syaukani. Tapi ada juga tempat-tempat kita ni orang jadi taksub sangat, tak setimur. Tak sedar diri dah. Tak tengok ni Syaukani ni, apa ni Khalil Ahmad ni orang setara mana. Ulama Deoban ni setara mana. Dia terima senang-senang. Ya Syaukani pula tengok. Dia tak ada mazhab, tak apa. Dia kata qala Ibnu Daqiqil Aid. Dia ambil Ibnu Daqiqil Aid pula. Ibnu Daqiqil Aid ni mazhab apa dia? Mazhab Malik. Tengok. Dia tak ada kata dia ni tak asuk nak ambil mazhab dia, pasal aliran dengan dia. Tak. Dia tak ada mazhab, tak apa. Tapi Ibnu Daqiqil Aid ni siapa? Seorang yang sangat hebat dalam mazhab Malik. Dia ambil terbuka sangat ulama-ulama kita. Hak ni ambil daripada hak ni ambil daripada hak ni, tak kisah. Tak ada jenis taksub. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang ulama-ulama fiqh dalam satu-satu mazhab tu kan tak boleh, janganlah tak. Kadang-kadang kita baca daripada awal sampai akhir tak tubik nama ni. Nak tubik nama pokok dia. Tapi tak apalah, itu cara dia. Mungkin dalam mazhab dia tak apalah. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab ulama hadis, tidak lagu tu. Dia terbuka sangat. Macam tengok ni Ibnu Daqiqil Aid. Dia ambil daripada Ibnu Daqiqil Aid. Syaukani sendiri dalam kitab dia Irsyadul Fuhul tu, dia kata dia zaman dulu banyak orang tu mujtahid, orang ni mujtahid, ramai mujtahid ni. Tapi bila taksub ni timbul di kalangan umat, bila umat ni jadi mundur, bila umat ni ketinggalan dah zaman taklid, dia marah benar taklid. Bila zaman taklid ni timbul, dia kata payahlah. Tak ada. Kalau kata orang kata dia ni mujtahid, orang akan menyesatkan dia. Orang akan kata macam-macam. Padahal orang-orang kemudian ni berapa ramai kata dia. Hak bukan tak ada syarat untuk ijtihad tu. Tak ada kelayakan. Kalau nak kira kelayakan untuk ijtihad tu 10 dah ada pada dia. Orang kalau ada pun boleh dah nak ijtihad. Salah seorangnya kata dia Ibnu Daqiqil Aid ni. Kalau satu bahagian daripada 10 ada tu ilmu setara tu, sudah layak dah berijtihad. Ini berapa ramai ulama kita kata dia 10 kelayakan. Bukan satu. Kalau satu pun boleh dah. Tapi orang kemudian ni payah.
Dia nak nampak tu, dia 3-4 orang tu. Seseolah dalam Islam ni, 2-3-4 orang tu. Dia dua kerja ni. Orang lain tak ada. Tak layak berlaku. Bodoh berlaku. Kalau ada pun pendapat, tak boleh pakai. Tak ada orang nak pakai. Tuh. Oh, begitu jadinya zaman kemudian. Kalau dah lagu tu, apa guna ni? Cuba tengok. Semua ada faedah ulama-ulama. Mazhab mana pun duduk sekali bersama-sama. Ni ambil daripada hak ni, hak ni tupai hak ni. Kan molek lagu tu. Lagi luah ulama. Lagi ramai ulama. Setengah-setengah orang tu dia keliru. Dia kata bila ngaji hadis ni tak sepakat ulama. Silap sekali. Cuba tengok ni. Ni hadis bila tak pakai ulama. Pendapat orang tu, pendapat orang. Bahkan lebih ramai lagi ulama yang menjadi rujukan mereka. Cuba tengok. Kalau kita tidak belajar hadis, fiqh kita. Ulama dalam mazhab tu je. Lu sebutnya. Ulama dalam mazhab tu. Tidak terkenal mana pun kadang-kadang. Tapi nya jual. No. Kalau ulama-ulama hadis, dia tidak rujuk kepada ulama satu mazhab tu. Semua mazhab, semua berguna. Daud Zahiri pun sebut sama. Ibnu Hazm pun sebut sama. Padahal dia tu Zahiri. Sebab apa? Ulama-ulama ni tahu masing-masing ni ulama ni, walaupun dia kata Zahiri pun, dia ada kaedah yang kukuh, kemah cara dia. Dia ada dalil. Bukan tak ada dalil, kok suka hati gitu. Bukan lagu tu ulama-ulama. Kita tengok mereka ni merujuk kepada berapa ramai ulama. Cuba tengoklah sini. Ibnu Daqiq al-Aid. Dia kata dalam hadis ni tak ada jelas sebut Ramadan. Dengan sebab itu kita tak boleh buat dalil hadis ni tentang tidak boleh berpuasa dalam perjalanan. Kalau dalam bulan Ramadan tak boleh. Tak boleh nak puasa. Tak boleh buat dalil begitu. Tak boleh nak puasa bulan Ramadan dalam perjalanan. Tak ada dalil. Hafiz Ibn Hajar kata. Hafiz Ibn Hajar ni Syafi'i pula. Tengok. Semua masuk belakang. Hafiz Ibn Hajar kata, betul. Ibn Daqiq kata tu betul. Tapi kalau kita tengok kepada hadis ni saja. Hadis ni saja. Sebab hadis ni saja, dia sebut kepada saya berpuasa berterusan. Jadi berpuasa berterusan itu menunjukkan puasa sunat tu. Kalau berterusan, kalau puasa fardu dia tidak lagu tu, dia tidak sebut gitu. Tetapi dalam riwayat Muslim, annahu ajabahu biqaulihi. Yang ni Nabi SAW jawab kepada dia bila dia tanya tu. Hamzah tanya tu, dia jawab, hiya rukhsatun minallah. Ini adalah satu kelonggaran, satu kebenaran daripada Allah. Faman akhadha biha fahasan. Sesiapa yang nak pakai rukhsah ni, comel, molek. Sesiapa yang nak puasa, tak apa juga. Fala junah alaih, tak salah dia. Ini menunjukkan bahawa dia tanya tentang puasa fardu. Tentang puasa fardu. Sebab rukhsah ni dia kata hanya digunakan sebagai lawan kepada benda hak wajib. Kalau asalnya benda sunat, orang tidak kata rukhsah. Kalau asalnya wajib, lepas tu boleh tinggal. Apa pula rukhsah? Hak wajib tu menunjukkan puasa ni puasa fardu lah. Dia tanya ni tentang puasa fardu. Jadi puasa fardu lagu mana berterusan kita kata. Puasa fardu kalau Ramadan tu memanglah berterusan. Kalau sebulan tu tak ada sela-sela celah tu. Mana ada lagu tu. Apa puasa fardu hak mana? Selain daripada tu, orang lain pun buat gitu juga. Apa makna dia kata saya ni puasa berturut-turut, jadi saya, orang lain seseorangnya tidak? Apa makna? Jadi sebab itulah ulama-ulama macam Ibnu Daqiq al-Aid tu kata, ini hadis ni tak ada kena-mengena dengan puasa fardu. Ini cara kau sunat, barulah ada makna. Siap hadis itu, barulah ada makna. Dia kata, Hafiz Ibn Hajar kata lebih jelas lagi daripada hak ni hadis Abu Daud.
dan Hakim daripada Hamzah Al-Aslami, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni ini hak kemudian ni, riwayat kemudian ni, selepas ni, selepas ni, saya ni ada kenderaan unta saya guna dan seterusnya, hadis tu. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca ni panjang, kesimpulannya hak tu betul lah nampaknya. Apa ni dia tanya tu tentang hak fardu, hak wajib. Tapi kita kena pasti dulu, hak Aisyah riwayat ni hak mana? Adakah riwayat yang sama atau lain? Sebab hak Aisyah riwayatnya nampak lain daripada hak dia riwayat sendiri tu kemudian ni, selepas ni kita baca dah tadi. Hak lain. Kalau hak sama, apa dah sabarlah kita boleh kata hak riwayat Aisyah ni juga berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Tapi kalau hak lain, kesimpulannya apa nama dia buat, iaitu Hamzah dia tanya 2 kali Nabi SAW. Satunya dia tanya tentang puasa sunnah dalam perjalanan. Hak ni terdapat di dalam hadis Aisyah yang kita baca tadi. Yang kedua, dia tanya tentang puasa hak fardu, iaitu dalam riwayat yang kedua yang kita baca saat ni. Dia kata, wa innahu rubbama sadafani hadha syahr, yakni Ramadan. Bila Ramadan tu puasa fardu lah. Dia tanya 2 kali. Jadi pada 2 kali tu tanya tentang puasa fardu dan sunat, berbeza-beza. Hak tanya pasal sunat, iaitu hadis Hamzah riwayat Aisyah. Hak tanya pasal apa ni puasa fardu tu bulan Ramadan itu, iaitu hak riwayat anak cucu dia ni. Hak ni, hak yang kedua. Begitulah. Mana 2 kali boleh jadi. Pasal apa? Pasal dia ni orang yang minat puasa kan. Jadi pertanyaan dia sekitar puasa. Baiklah, hadis yang kedua tadi kita sudah baca dah. Dia kata, saya ada unta, saya guna dia buat jalan. Kadang-kadang saya bui sewa kat orang. Dalam keadaan tu, dalam perjalanan ni kadang-kadang kena bulan puasa. Betul lah bulan puasa. Sayanya berasa kuat sebab muda lagi. Saya berasa kalau puasa tu lebih ringan lagi daripada saya pelewatkan. Sebab muka tahu dah kan kelebihan puasa bulan Ramadan ni begitu istimewa sangat. Bahkan sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, kalau seseorang tu nak qada hak bulan Ramadan sehari dia tinggal tu, sepanjang masa pun tak boleh, selama-lama pun tak boleh. Puasa sepanjang masa pun tak boleh nak qada. Jadi hak qada tu maksud nak dapat kelebihan lah. Bukan nak qada tak boleh kalau kita puasa sehari, tak puasa sehari, qada sehari juga. Hak tu tahu dah. Bincang dah dulu. Apa ni maksud dia ni, maksud hadis tu tak boleh nak qada, nak dapatkan pahala dia. Walaupun sehari, kalau bulan Ramadan ni dia berbeza. Dengan kalau kata nak pahala dia dapat banyak dengan kita puasa banyak hari pada bulan lain, tak akan dapat. Bukan 10 hari, bukan sebulan, sepanjang hayat pun tak boleh. Itu maksud hadis tu. Jadi sahabat-sahabat ni dia tahu kelebihan puasa bulan Ramadan. Jadi saya berasa berat lah nak tinggal tu, nak pelewat tu puasa tu, nak qada tu. Rasanya lebih senang hati, lebih ringan kepada jiwa ni kalau puasa selalu dalam bulan puasa tu. Lagu mana? Adakah kalau saya puasa adalah perjalanan di bulan Ramadan itu lebih besar pahala saya dapat, ataupun saya tak puasa? Lagu mana? Nabi SAW kata, ikutlah, mana-mana pun boleh berlaku, ikut. Dia tidak jawab mana lebih besar pahala, tidak jawab. Dia jawab boleh berlaku. Baiklah, hadis ini kalau nak banding dengan hadis yang pertama tadi, jauh kedudukannya di bawah lagi. Sebab itu Ibnu Daqiqil Aid kata tak jelas hak dia tanya tu puasa bulan Ramadan ke atau puasa sunat, tak jelas. Bukan hak lebih munasabahnya puasa sunat, bukan puasa bulan Ramadan. Bukan puasa bulan Ramadan. Pasal apa?
Pasal dia tengok hadis yang kedua ni, hak sebut bulan Ramadan ni, hadis ni tak kuat ni. Cuba kita tengok dah. Tengok. Sanad hadis ni. Haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Majid pula dah. Muhammad bin Abdul Majid, Abdullah tu tak ada bawah tu. Abdul Majid, Allah tu tak ada. Bin Suhail, Musagharan Suhail. Ibni Abdurrahman bin Auf, ini anak cucu Abdurrahman bin Auf Al-Madani. Dzakarahu Ibn Hibban fi thiqat. Ini Muhammad bin Abdul Majid itu Ibn Hibban sebut dalam kitab thiqat dia, ni perawi thiqat. Qultu qala Ibn Al-Qattan la yu'raf, dia ni tidak ma'ruf, tidak dikenali. Mana bila tidak dikenali perawi majhulah. Wala dzikra lahu illa fi hadzal hadis, dan tak ada disebut ni dia ni meriwayatkan hadis kecuali hadis ni ada. Qala fil mizan, dalam Mizanul I'tidal pula dia kata la yu'raf, tidak diketahui, tidak dikenali. Ma rawa anhu siwa Abi Ja'far An-Nufaili, tidak ada orang lain yang meriwayatkannya selain daripada Abi Ja'far An-Nufaili, iaitu Abdullah bin Muhammad An-Nufaili itu, Abu Ja'far kunyah dia. Hak tu seorang. Seseorang perawi ni, kalau ada seorang saja perawi yang meriwayatkan daripada dia jadi majhul. Tidak hilang jahalah seseorang perawi ni, kecuali apabila ada dua orang perawi yang meriwayatkan hadis daripada dia. Ini seorang ni pada posisi ni, lain tak ada ni. Muhammad bin Abdul Majid tak ada dah sini. Orang yang meriwayatkan hadis daripada dia seorang tu. Itu sah. Lepas tu ada ulama mengatakan nama ni pun Muhammad bin Abdul Majid, hak sebut bukan Abdul Majid, Abdul Hamid. Abdul Hamid, ada yang kata begitu. Qala, dia kata sami'tu Hamzah ibn Muhammad ibn Hamzah Al-Aslami, saya dengar Hamzah bin Muhammad bin Hamzah Al-Aslami. Tadilah Hamzah Al-Aslami dalam riwayat yang pertama tadi, Aisyah cerita tentang dia tu, Hamzah itulah. Jadi cucu dia ada nama Hamzah pula, anak dia nama Muhammad. Jadi cucu dia tu meriwayatkan daripada Muhammad, daripada Hamzah. Hamzah Al-Aslami, sahabat tu. Daripada ayah dia, daripada datuknya di sini. Ayah dia cerita daripada datuk dia. Kata dia, qultu wa Hamzah dha'afahu Ibnu Hazmin. Hamzah Ibnu Hazm kata dhaif Hamzah ni. Kalau tadi Muhammad bin Abdul Majid tu sekarang dah situ. Hamzah ni pula, Hamzah cucu, Hamzah sahabat tu tak kira dia tak ada dhaif. Hak tu tak kira dah hak tu. Ini Hamzah hak cucu ni. Ibnu Hazm kata dhaif. Cuba tengok. Senang-senang je ambil Ibnu Hazm tu. Kalau puak-puak ta'assub, setengah-setengah ta'assub lah dia tak si Ibnu Hazm tu. Mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri. Agaknya lah ni kalau tak ada Ibnu Hazm seorang tu, setara tu lah besar tak besar je Ibnu Hazm ni dalam dunia Islam, dalam sejarah Islam ni. Kalau tak ada dia seorang, kitab dia tu tidak tersimpan dengan baik sampai ke ni, orang tak tahu mazhab Zahiri ni gap, orang tak tahu. Botak ada kitab Al-Muhalla dia tu lah 9 jilid, orang tahu gapa dia mazhab Zahiri. Hebat, memang hebat. Dia bukan hebat dari sudut fiqh dia tu saja, dari sudut rijal dia. Cuba tengok ni orang. Ada orang tak setuju, tak apa, tu biasa dah tu. Orang tak setuju, kata dia kata dhaif, sebenarnya tak dhaif lagi. Misalnya perawi ni, perawi ni ada orang percaya itu tak apa, tapi kok mana-mana pun dia boleh bagi pendapat dia tu. Lepas tu dia ni ada kitab usul fiqh Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, usul fiqh 2 jilid tebal. Mana dia bahas dari apa ni hadis, tafsir gapo Quran berdasarkan kaedah, bukan cala-cala orang. Barulah orang tahu mazhab Zahiri ni gapo dia
usul pekoh dia. Bagulah orang tahu. Sebab kita tak tahu Zahiri ni tak tahu mana. Ada sendiri budak aja kelih kita tahu Zahiri sendiri. Kita dia sendiri. Mana? Disebut saja. Tak ada. Tak tahu pakuan tu. Hilang. Lepas tu masalah Zahiri ni dulu, mana orang ramai pakar? Sepanyol. Sepanyol tu lah ni tidak Islam tu Sepanyol. Boleh kau kapis lawan mana dah. Mazhab sana. Ibnu Hazm, orang tu orang ni ramai di sana. Ibnu Hazm ni dia duduk di Andalus lah. Andalus dia panggil zaman itu. Lah ni Sepanyol. Tapi orang putih ahli undang-undang dia siapa kena ni terhutang budi dengan Ibnu Hazm. Orang Islam duk cemuh dia. Nah, lu kata macam-macam hak tak faham je lah, hak ngaji tahu ni dalam disebut Ibnu Hazm. Hak tak ngaji tapi kadang-kadang hak ngaji pun tak ngaji juga kecek. Padahal kalau tengok dalam kitab ni tengok berapa banyak orang putih di Sepanyol tu buat patung Ibnu Hazm. Mengenai jasa dia. Pasal apa? Dia belajar undang-undang banyak. Boleh benda-benda poin-poin sedap-sedap, kaedah-kaedah Ibnu Hazm. Daripada Ibnu Hazm dia belajar. Siapa dia mereka tu terhutang budi dengan dia. Yalah kita orang Islam ni kalau hebat sama dengan Ibnu Hazm kita tak akan buat patung lagu tu. Tapi nak ayatnya dia lupa dah agama situ. Kalau nak kira manusia dia taksub dengan agama dia. Tapi Ibnu Hazm ni dia tahu jasa besar kepada undang-undang barat. Hak ni hak orang akui hebat gapo kemah. Ibnu Hazm ni lah jasanya salah seorang. Hak tu kita kena tahu. Kena tahu Ibnu Hazm ni setara mana. Tak di kalangan orang alim ulama tahu dia. Misalnya sini tengok semua. Ibnu Hazm kata Hamzah tu dhaif. Ibnu Al-Qattan kata majhul. Majhul tengok. Walam ara lil mutaqaddimin fihi kalaman. Saya tak ada nampak orang-orang dulu pertikai dia ni. Saya tak ada nampak. Tapi dia pun dipertikai lah. Tak ada. Tapi Ibnu Hazm telah pertikai. Kata Ibnu Al-Qattan la yu'rafu halu, tidak diketahui halnya. Yang ini majhulul hal. Bila majhulul hal, makna riwayat ini dhaif. Kalau tidak sabit Hamzah ni, kau tak ada masalah dah. Muhammad bin Abdul Majid tu, ni ada dua pula tepat ni. Hak dipertikaikan lagu mana? Jadi mengikut kaedah hadisnya, hak ada sebut Ramadan ini tidak sahih. Sebab tu Ibnu Daqiqil Aid kata tak, kita tak boleh buat keputusan dengan hadis Aisyah tu ini tentang puasa bulan Ramadan dalam perjalanan puasa bulan Ramadan. Bukan, tak boleh buat tentu tu. Dengan hadis ni tak boleh, bukan tidak sahih. Kalau kita nak kata hak tu hadis Aisyah tadi maksudnya puasa bulan Ramadan. Buktinya hak ni nak campur hadis ni dengan tak boleh. Tak boleh. Hafiz Ibn Hajar ambil jalan lain. Ambil jalan lain, iaitu dia tanya dua kali. Dia tanya yang pertama tentang puasa sunat, hak dia puasa berterusan. Yang kedua tentang puasa bulan Ramadan dalam perjalanan, dua kali. Hafiz Ibn Hajar kata begitu. Kalau nak kira lah dari segi bahas perbincangan hadis ni, dia hanya berdasarkan ijtihad dia, pendapat dia. Dia letak asas dia tu letak atas mana? Atas hak ni. Hak ni tak boleh pakai. Dia muka dhaif. Kalau nak kira tak boleh nak kira dah ni. Dia muka dhaif. Sebab itu Ibnu Daqiqil Aid kata tak boleh. Dia tahu hadis ni pun dia tak boleh pakai. Jadi bila tak tahu, mana dia pergi kepada asal. Asalnya umum lah. Sebab itulah Imam Abu Daud mari puasa dalam perjalanan. Puasa dalam perjalanan dia mari hadis ni. Puasa dalam perjalanan, puasa apa? Ikutlah. Puasa fardu ke puasa sunat boleh berlaku. Jadi maknanya Nabi SAW jawab ikut, boleh. Daripada sinilah ulama kata dalam perjalanan ni boleh puasa. Tak kira hak fardu, tak kira hak sunat. Dia pakai umum hadis ni. Adapun nak ikatkan hadis ni
dengan riwayat yang kedua tak kemah, tak boleh. Pasal apa riwayat yang kedua ini dhaif? Kalau ada orang yang kata seperti Hafiz Ibn Hajar, itu pendapat masing-masing lah, pendapat dia. Ibn Daqiq al-Aid tak sih. Kita kata apa Ibn Daqiq al-Aid tak sih pakai ni? Dia tahu dah lah tu. Dia tahu dah sebab dia tak sih pakai. Jadi apa ni orang-orang lain hak lain misalnya hak kata tak boleh puasa, tak ada puasa kalau dalam perjalanan, dia tidak terjih hadis ni kata bulan Ramadan ni Nabi kata boleh nak puasa pun ikutmu boleh puasa. Ada orang tu kata hak ni tidak sahih, mu tak boleh bawa, aku tak boleh pakai. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ulah waktu ni ayat Quran, mudah bawa hadis ni. Mudah bawa hadis. Kalau hadis yang pertama tu, kalau katakan puasa sunat. Ya, puasa sunat kalau boleh pun. Puasa sunat. Tapi kalau setara hak fardu tu tak boleh, takkanlah hak sunat pula boleh. Dia bagi kod tu pula. Dia bagi kod tu pula. Jadi makna tak boleh lawan Al-Quran. Tak boleh lawan Al-Quran. Lepas tu dia betul kata, tak boleh. Kita kena takwil, kena takdir. Maknanya bulan puasa tu kalau sakit, kalau dalam perjalanan, lepas tu tak puasa. Tak puasa. Mana puasa? Lepas tu tak puasa. Maknanya asalnya puasa, lepas tu tengah hari sakit perut. Batal lah puasa. Atau puasa, lepas tu pergi jalan tu, pergi musafir. Mana batal lah puasa. Mana fa'aftara, dia batal dulu. Mana ada puasa juga. Dia kata kena puasa juga sebelum itu. Dia kata tak. Itulah bendanya. Jadi sebab apa? Sebab dia tak sefakah hadis-hadis ni. Hadis-hadis ni hadis ahad. Ada yang dhaif. Kalau sahih pun tidak jelas. Kalau setara selepas syahrul Ramadan ke ayat tu. Ayat faman kana minkum maridan itu selepas syahrul Ramadan. Makna jelas tentang puasa bulan Ramadan lah. Kalau setara bulan Ramadan tu pun fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia kata kena puasa hari lain. Hak tadilah pokok Daud Zahiri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar kata dia bukan gitu. Kalau tidak lagu mana? Kita tak setuju dengan dia, tak apa, kita tak setuju, tak apa, tapi kita tak boleh ni sahabat-sahabat ni. Tak boleh ke dia. Lepas tu Daud Zahiri bukan dia mendapat seorang dia. Ada di kalangan sahabat orang lagu tu. Barulah kalau kita fikir-fikir gitu, barulah nampak nilai dan harga tokoh-tokoh dalam satu-satu mazhab. Kalau tidak, kita duk peleceh semua, duk suka semua ke dia. Jangan suka. Sahabat ada tu, rujukan dia. Barulah kita nampak. Gitu cara dia faham. Cara faham dia nya Quran ni kalau boleh tidak takwil, tidak takdir, zahir dia tu boleh pakai. Faham ke tidak? Dah boleh faham. Faham tu lah lebih utama. Tak suruh takdir lah. Lama kita takdir salah lah bukan. Dia buat ikut tu. Untuk kita faham cara dia tu. Tak ikut tak apa. Tidak semestinya ada sendiri perayak tu. Mana kita pegang hak tu dah. Rayak dari segi kaedah ilmu. Kaedah mazhab dia tu lagu mana? Lagu tu. Kaedah ni dia pakai sini. Ada kalanya orang lain hak tidak zahiri pakai kaedah tu juga. Dia tak sepakat dah hak lain. Dia pakai kaedah tu juga. Dengan sebab tu kata kaedah ni dia atas ijtihad. Kaedah ni ada orang ni pakai sini. Orang ni sini pakai, sini tak pakai. Apa lagu tu? Dia orang pandai. Ikut dia lah. Dia orang pandai. Jadi sepada betul lah kita kata orang ni sakit tu. Tadi dia ubat tu. Bahawa sakit yang kedua mari dia ubat tu juga. Orang sakit yang ketiga mari dia ubat tu juga. Yang keempat mari dia ubat lain. Bapa kita kata sakit sama serupa. Dia tahu dah tu cara dia.
Gitulah cara ulama-ulama guna kaedah ni kan. Dia berdasarkan kemahiran dia, kepandaian dia. Di sini dia pakar, sini tak. Jadi kita tak boleh kata buat apa dah pakar, tak boleh pakar, sini tak boleh pakar, tak boleh kata lagu tu. Kalau nak kata lagu tu boleh tak kata, bagi kata moga ada guna, ada tak guna. Jadi kita kena faham sebab tadi, sebab seorang doktor kita percaya kepada dia, dia memang pakar, memang mahir, dan dia beri ubat lain pun siap juga. Boleh jadi kalau dia beri ubat yang sama tak siap, dia tahu dah. Jadi kita kena faham gitu sikap ulama-ulama ni. Apa dah guna ni. Kadang-kadang orang yang tidak faham, dia jadi pening. Apa kali ni dia pakar, lepas tu dia tak pakar pula. Kalau mana nak beri faham, nak suruh faham je supaya sadil, supaya doktor sadil. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW keluar dari Madinah ke Mekah sehingga sampai ke Usfan. Kemudian dibawakan satu bekas air. Dia pun angkat ke mulut dia supaya dilihat oleh orang. Nak minum lah. Ini berlaku pada bulan Ramadan. Dengan sebab itu Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW ada puasa. Dia tak puasa pun ada juga dalam bulan Ramadan ni. Jadi siapa-siapa nak puasa boleh, siapa-siapa yang tak sempat puasa pun tak apa juga. Tak apalah. Jadi ni peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan, pada tahun pembukaan Mekah, yakni pada tahun yang ke-8. Nabi SAW pergi perang pada bulan Ramadan 2. Atas nama perang dia tubik tu. Bulan Ramadan berlaku 2. Perang Badar Fatih Makkah hak lain tak. Hak lain tidak. Bulan-bulan lain hak lain. Jadi bila begitu, jadi puasa bulan Ramadan, Nabi SAW akad bekas minta, diminta lah buat mari air. Boleh jadi dia kata mari air, jadi orang pun minta lah air, suruh buat mari dia pun akad. Habis itu tak apa, kita tengok summa du'iya bi ina'in, tengok dalam syarah 243. Kemudian diminta bekas, yakni bekas air. Orang buat mari bekas air. Lafaz Bukhari, hadis ini ada juga diriwayatkan oleh Bukhari, tapi sini beza lafaz dianya, thumma da'a bima'in. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri minta air. Minta air. Hak tadi diminta air, diminta bekas. Bekas tu bukan bekas saja, bukan berisi air lah. Hak ni dia minta air. Minta air tak kan air mari kan mestilah kena ada dalam bekas. Hak tolak. Tapi lafaz tu berbeza. Lafaz berbeza. Tapi maksud dia hak tu lah. Sebut bekas. Bukan surat mari bekas saja. Buat mari bekas yang ada air lah. Itu baru ada makna dia akak bawa pergi ke mulut dia tu. Kalau bekas saja buat apa? So, kalau dalam riwayat Bukhari dia kata minta air. Minta air dengan sendirinya ada dalam bekas juga. Takkanlah air nak mari lagu mana? Kalau tidak umur dalam bekas. Tapi lafaz dia tu berbeza. Farafa'ahu ila fihi. Nabi SAW pun akak bekas tu ke mulutnya. Ini nak ayat. Lafaz Bukharinya bukan lagu tu. Farafa'ahu ila yadihi, bukan ila fihi, ila yadihi. Nabi SAW akak bekas tadi ke tangannya. Lagu mana akak bekas ke tangan? Orang akak bekas tu dengar tangan kan, bukan akak bekas ke tangan. Lagu mana? Nak faham lagu mana? Wa huwa muskil. Dia qala al-hafiz fil fath, Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata dia kadza fil usul alladhi waqaftu 'alayha min al-Bukhari. Beginilah dalam kitab-kitab rujukan apa ni asas kitab-kitab utama Sahih Bukhari ni, nuskah dia hak asalnya banyak, nuskah ada dengan dia tu, tapi hak lagu ni kata dia muskil. Buat apa? Akad kepada tangan. Sebab akad tu akad dengar tangan. Apa makna akad kepada tangan? Wa ajab al-Kirmani. Kirmani syarah Bukhari juga.
Dia jawab bahawa makna dia boleh jadi gini. Nabi akad tu hingga kepada panjang tangannya. Dia takdir lah ni orang panggil. Ila yadihi ni mana? Ila aqsa tuli yadihi. Berapa banyak tu? 2-3 patah kata tu yang dibuat. Maknanya Nabi akad ni dia ambil air memanglah dengan tangan. Lepas tu akad sampai setakat mana tangan dia boleh akad. Begitu. Maksud dia nak tunjuk bahawa mana ni air. Ni. Dia pun baru minum. Itu kata Kirmani. Tapi zahirnya tidak gitu. Angkat kepada tangannya. Apa dia kata angkat tangan setinggi-tingginya? Angkat kepada tangan ni pelik ni. Tu Hafiz Ibn Hajar kata muskil ni. Muskil. Ai intahar raf'u ila aqsa ghayatiha. Mana angkat tu siapa? Tinggi lah. Nak tujuan nak tunjuk orang. Ni air. Awak mari air kau Nabi ni. Dia nak minum. Baru dia minum. Supaya orang nampak dia buka puasa. Dia tidak puasa tu. Qultu, kata saya, waqad waqa'a 'inda Abi Dawud an Musaddad an Abi Awanah bil isnad al madhkur fil Bukhari. Dalam Abu Dawud ada sebut, dia kata hak ni lah dalam Abu Dawud ni. Hak ni maksud dia. Dia kata siapa? Kata Hafiz Ibn Hajar. Dalam Abu Dawud riwayat ni, kita baca daripada Abi Awanah dengan sanad ni, sanad dalam Bukhari pun lagu tu juga. Farafa'ahu ila fihi. Lalu Nabi SAW pun angkat ke mulutnya. Buat bagi air, dia pun angkat air tu, bekas air tu ke mulutnya. Ni dalam Abu Dawud. Farafa'ahu ila fihi. Wa hadha awdah. Hak ni lebih terang. Hak dalam Abu Dawud ini. Wa la'alla al-kalimah tasahhafat. Boleh jadi perkataan ini jadi sudah bertukar huruf dia. Maknanya Hafiz Ibn Hajar nak ayat perkataan ni hak dalam Abu Daud ni lebih sahih daripada hak Bukhari. Dia orang duduk kata Bukhari kan lebih sama kok. Setiap patah perkataan dia kok lebih. Kalau kata lagu tu tak betul tu, tengok dia. Hafiz Ibn Hajar kata tu agak ila yadihi, angkat bekas tu ke tangannya, itu musahhaf. Sudah bertukar tu. Fihi jadi yadihi, jadi bertukar. Bertukar tu mana perawi, itulah perawi tu. Salah tulis ke, atau kemudian tu salah baca ke lagu mana ke. Kadang-kadang tulisan kan, tulisan tangan, bukan cetak. Tulisan tangan dia kadang-kadang tukar huruf tu. Terutama orang tulis laju, orang jenis tulisan huduf kau gapo kau, dia boleh jadi. Lepas tu bila dia hak salin tu, dia tak ada, dia nak mikir, dia bukan nak mikir, dia nak salin saja. Orang upah dia salin, dia tak fikir dak dia munasabah ke tidak munasabah, bukan kerja dia, tu kerja orang lain pula tu. Jadi di sini lafaz ini hak dalam Abu Daud ni lebih sahih daripada lafaz hak ada dalam Bukhari. Tu bukan sanad tu, sanad ni juga serupa lah dia tu, sanad ni Bukhari pun sanad ni. Apa dalam sanad yang sama tu isi dia tak serupa tu apa? Hak mana hak betul sepatutnya? Adakah semata-mata kerana Bukhari tu kita kata hak tu lebih betul? Sehingga Kirmani tu mana dia takwil pasal nak jaga hak Bukhari tu lah. Jadi akad tu maksudnya akad tangan setinggi-tingginya gitu. Tapi jauh tu takwil tu agak tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Hak sebetulnya ni seperti ni. Ambil air tu akak ke mulut dia. Begitu. Lepas tu dia akak tinggi, kamu tunjuk boleh jadi. Dia nak ayat kau boleh jadi. Tapi hak Kirmani takwil itu agak jauh. Walau bagaimanapun ulama-ulama ni dia mengaji kaedah bahasa Arab, dia kau tentang takdir mahzuf ni banyaklah. Sebab tu dia boleh. Kalau lagu ni lagu mana? Nak betul sebaca. Kan lagu ni kita nak betul baca lagu mana? Nak kata lagu mana? Kena kita andaikan gap dia yang dibuat. Dia andaikan. Tu dia takdir tu. Takdir tu mengikut faham dia. Molek juga kan lagu tu, pegang akak tu tunjuk dengan maksud nak ayat kau orang, dia nak buka puasa. Jadi kalau dia buka puasa, orang lain pun pakat tu buka puasa lah.
Dia bukan nak pergi perai ni. Lapar lagu mana? Dahaga. Jadi Ibnu Abbas kata, sebab itulah Ibnu Abbas kata Nabi SAW puasa dan tidak puasa. Siapa-siapa yang nak puasa boleh, siapa-siapa yang tak saya puasa boleh juga. Sini nampak pendapat Ibnu Abbas ini, puasa boleh, tak puasa boleh. Tadi dalam syarah tadi qala fi syarh sunnah, Baghawi dalam syarah sunnah kata hadha at-takhyir qawlu 'ammati ahli al-'ilm illa Ibn Umar wa illa Ibn Abbas, kecuali Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas kata ta'aruf puasa dalam perjalanan. Lagu mana pula ni? Ni dia kata boleh, nak puasa boleh. Tak saya puasa pun boleh. Sedangkan Imam Baghawi dalam syarah sunnah dia kata pendapat Ibnu Abbas dia tak boleh puasa. Lagu mana? Sudah bercanggah tu. Daripada sini serupa juga pendapat orang-orang lain pula, betul juga pendapat Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Malik ke, siapa serupa tu lah juga. Ada tengok sekali dia kata gini, sekali dia kata gini, buat apa? Hak mana so dia pegang je. Adakah sebab tu ada ulama yang mengatakan Ibnu Abbas ni termasuk di antara sahabat yang mengatakan boleh, nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Hak ni pendapat dia hak sah lagi. Pendapat dia hak sah lagi. Pendapat dia hak sah lagi ni hak mana? Macam mana dia kata boleh tak boleh? Apa dia kata tak boleh pulaknya? Boleh jadi hak ni pendapat dia dulu. Pendapat dia hak dulu. Mana tak boleh? Sebab dia pegang sepuluh hari itulah. Dia pegang dengan hak tu. Tapi bila dia tahu hadis ni, dia pun kata boleh. Sebab Nabi buat. Sebabnya dia ni sendiri, kalau kita tengok sini, sebab tu dalam syarah dia kata Ibnu Abbas al-hadits mursalan, al-hadits mursalan li'annahu radhiyallahu anhu lam yakun ma'ahu fi hadhihi as-sanah bal bi Makkah ma'a abawayhi kadha fil Aujaz. Ibnu Abbas ni riwayat dia kan, riwayat dia cerita Nabi keluar gitu. Dia ada sekali kau, mana nak ada sekali, dia duduk Mekah lagi masa tu. Ni Fatih Makkah ni, daripada Madinah pergi ni sampai ke Osman, sampai ke Mekah, dia je tak ada sekali. Ibnu Abbas ni riwayat adik dia mengikut Al-Khazraji ada 25 je riwayat dia secara langsung dengan Nabi SAW. Hak lain-lain semua mursal. Imam Ghazali kata dalam Al-Mustasfa dia, kitab usul fiqh dia, pak ya kata dia, Ibnu Abbas ni riwayat secara langsung daripada Nabi SAW. Pak saja hadis 25 tu banyak benar tu. Pak je. Hak lain-lain tu dia riwayat secara mursal. Tapi mengikut kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, sahabat kalau dia riwayat secara mursal pun boleh pakai. Hadis tu tidak jadi dhaif dengan sebab mursal. Tapi kalau orang lain tidak sahabat, tak boleh. Selagi tak tahu orang yang tak sebut tu siapa. Ni Ibnu Abbas ni dia ambil, tentu sekali dia tidak tengok, dia tak ada dalam peristiwa, dia ambil daripada orang lain. Orang lain tu siapa? Dia jurayak dia siapa? Kita tak tahu pun tak apa. Itulah orang panggil mursal tu. Tak ada seorang perawi tak sebut. Perawi datah dia tu tak sebut. Tetapi perawi hak datah dia yang tidak disebut tu tentulah sahabat juga, hak ikut serta dalam peristiwa ni. Jadi bila sahabat walaupun tak sebut, kita tak tahu siapa pun dia tu, tak apa. Sebab mengikut kaedah ahli sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat ni semuanya adil berlaku. Jadi kita tak payah soal dah. Tapi kalau orang lain, tabi'in sekalipun, tabi'in, katakanlah tabi'in, dia terus ambil daripada Nabi SAW hadis tu, dia tak ada sebut. Tentu dah dia tak ada dengan Nabi, tapi iman ada. Kalau ada sahabat pula orang panggil, setara sahabat dia pun tak ada belakang. Jadi tiba-tiba tabi'in tu riwayat daripada Nabi SAW. Jadi mesti ada hak teguh dia tu. Hak dia buat, dia siapa dia hak teguh, sahabat kau tabi'in serupa dia juga. Kalau hak dibuat tu sahabat, tentu dah sahabat, tak apa juga, boleh pakai juga, hadis sahih juga, asalkan sadar bawah tu sahih lah. Dengan sebab tadi tak tahu seorang tu, hak tak tahu tak sebut, dia ketahui sahabat, tak apa lah. Tapi kalau tak dia pasti sahabat kau atau tidak sahabat, tak boleh pakai lagi.
Tergantung lalu hadis tu tergantung. Gitu kaedah hadis. Tergantung selalu. Terserah lah tabi'in itu dia hebat setara mana pun. Selagi tak boleh dibuktikan hak dibuang tu sahabat, selagi tu tergantung, akan dianggap dhaif. Hadis tu akan dianggap dhaif. Kalau boleh bukti, barulah selesai. Kalau tak boleh bukti, dhaif, tergantung. Setengah-setengah ulama tak saya kata, tergantung. Tak boleh kata saya kata, nanti tengok dulu lah. Tapi kok mana-mana pun tak boleh buat hujah dah. Tak boleh buat hujah, tak boleh pakai dah hadis tu. Kok mana-mana. Tapi ada juga setengah mursal itu dia kokoh, kemah. Macam mursal Sa'id bin Musayyab, kemah. Mursal Sya'bi, kemah. Tinggi kedudukan mursal dia tu. Sehingga kalau dia riwayat kata daripada Nabi, ulama-ulama terima mursal dia. Ada juga. Ada mursal kalau macam Zuhri. Tak boleh. Walaupun dia orang hebat. Ulama tak saya pakai mursal dia. Sebab mursal dia tu karih. Mursal Hasan Basri tak boleh pegang. Hasan Basri tu orang hebat, tapi ulama tak saya pakai. Sebab apa? Suku angin tak boleh nak pegang. Nak pegang kan angin, tak boleh nak pegang. Tapi kalau mursal Sa'id bin Musayyab, kalau dia kata daripada Nabi, biasanya kalau dia tidak sebut tu tengah tua dia. Siapa dia? Abu Hurairah. Ulama-ulama sudah boleh kesal. Hak dia tidak sebut tu, kalau kita akan jumpa lain, mesti ada. Hak lagu tu Abu Hurairah. Kalau dia riwayat daripada orang lain, mesti dia sebut. Kalau dia tidak sebut tu, calah tu tok tua dia. Ini semua kita nak tahu benda-benda ni dalam kitab Ulumul Hadis. Usul hadis. Boleh tahu? Boleh tahu. Jadi Ibnu Abbas ni pendapat dia dua. Ibn Sabahnya kita kata ni pendapat dia dulu, satu ketika. Lepas pada tu bila dia tahu hadis ni, dia pun kata boleh. Siapa nak puasa boleh, tak saya puasa pun tak apa juga. Tapi pernah suatu ketika dia kata tak boleh puasa. Jadi mana hak dia kata tak boleh tu hak dululah, lebih sesuainya. Mungkin juga orang kata takut waktu ke dia, hak ni hak dulu, mana tahu. Boleh jadi. Tapi masalahnya bila dia riwayat ni Nabi buka puasa ni, maknanya boleh. Lepas tu dalam riwayat asal lagi hak kemudian ni ada yang sahabat tu tak buka lagi. Dalam perjalanan tu juga, dalam perjalanan tu tak buka lagi, maknanya boleh. Sebab itulah Imam Abu Daud bubuh di bawah tajuk ni. Bubuh di bawah tajuk ni, maknanya nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Lepas pada ni dia kata ada hak puasa, ada hak tak puasa. Hak tak puasa tak kata gapo-gapo ke hak puasa. Hak puasa tak kata gapo-gapo ke hak tak puasa. Hak tak puasa pun tak kata gapo-gapo ke hak puasa. Gitu. Jadi kira-kiranya Ibnu Abbas tahu waktu kemudian lah. Kalau dia tahu dulu, apa dia larang? Dah tahu dah boleh, apa dia larang? Ataupun tak boleh gitu, tak boleh gitu. Jadi sebab dia kata, sebab tu Ibnu Abbas kata Nabi SAW puasa ada juga, tak puasa pun ada juga. Oleh itu sesiapa yang nak puasa dia boleh puasa, tak saya puasa pun tak apa juga. Ini menunjukkan boleh pilih ni. Hak pendapat hak tadi dalam syarah sebut tu, dalam syarah sunnah tu, dia kata Ibnu Abbas kata tak harus berpuasa, mana tak ada pilihan kan lagu tu. Jadi kita nak kata hak mana sesuai pendapat dia, dah kata dia kata kedua. Boleh je hak ni, hak benda sabahnya dia kata tak boleh tu dulu. Kalau tidak dia bercanggah dengan hak ni pula. Dia bercanggah dengan hak ni pula. Takkanlah setelah dia terima hadis ni jelas daripada sahabat, hak kata boleh puasa pun boleh, tak puasa pun boleh juga, tiba-tiba dia nak kata tak boleh pula. Takkan lagu tu, tak pernah sabah tu. Hak pernah sabahnya waktu dulu, hak ni kemudian. Jadi ada dua pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ni. Ada dua pendapat Ibnu Abbas. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Anas kata dia, kami bermusafir bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ada di antara kami hak puasa, ada hak tidak puasa. Orang hak puasa tak mencela, tak kata gapa-gapa kepada hak tak puasa. Hak tak puasa pula tak kata gapa-gapa kepada hak puasa.
Begitulah. Kemudian riwayat lagi Abu Sa'id Al-Khudri itu duduk bagi pendapat kepada orang, bagi petua. Orang duduk likung dia, kerumun dia. Perawi dia kata dia duduk tunggu nanti sore nak tanya sama sore. Bila selesai semua dia duduk sore, saya bertanya tentang puasa bulan Ramadan dalam perjalanan. Dia pun raya. Dia raya pada tahun pembukaan Mekah. Hak tadi jugalah Ibnu Abbas riwayat tadi. Hak tu juga, peristiwa tu juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya puasa. Kami pun puasa juga mula-mula tu. Bila sampai di salah satu persinggahan, satu tempat berhenti, dia kata, kamu ni sudah dekat dah dengan musuh ni. Kalau tak puasa lebih kuat lagi untuk menghadapi musuh ni. Tak apalah. Esok kan ada di antara kami hak puasa semacam, ada hak tidak puasa. Maknanya di situ ada pilihan tu. Nabi tak marah tu. Kalau tak boleh, mestilah dia kata, apa yang puasanya? Apa yang puasa semacam? Ada kan kemarin? Tak ada kata gitu. Lepas tu berjalan lagi sehingga sampai di satu tempat. Dia kata, pagi esok kita akan serang musuh. Tak puasa lebih menguatkan kamu. Oleh itu jangan puasa. Dia sebut terang, jangan puasa. Jangan puasa tu mana ada sebab. Bukan kerana musafir itu sendiri. Sebab tadi hak kemarin tu orang puasa semacam ni tak larat, musafir dah. Hak ni musafir juga, tapi botes esok tu nak pergi, nak menghadapi musuh, tertunda. Sebab tu dia larat. Jadi dalam keadaan tertentu memang tak boleh puasa. Kalau betul-betul kita ni terancam, atau keadaan tu memang kita jadi letih sangat kau dalam perjalanan, dia ada keadaan macam di sini sebab nak menghadapi musuh. Sebab tu Nabi larang puasa. Bukan semata-mata dia larang tu kerana dalam perjalanan tak boleh nak puasa. Sebab sebelum pada tu ada boleh tu, tak ada kata gapo. Hak ni dikaitkan dengan nak serang musuh esok, nak bertemu dengan musuh esok. Jadi bila Nabi kata begitu, jadi satu ketetapan lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pun turutlah dah kata lagu tu. Hak kemarin dia tidak bunyi ayat lagu tu. Jadi sahabat-sahabat ni pun tidaklah kata, dia cuba faham molek apa Nabi kata. Kalau masih ada lagi ruang, dia tidak itu lagi. Tapi kalau tak ada ruang dah, dia cara suruh ni, dia akan berhenti lah, tak ada puasa dah. Lepas tu Abu Sa'id kata, lama selepas pada tu, duk nampak lagi, kata dia, aku ni nampak duk puasa dengan Nabi SAW sebelum peristiwa ni, sebelum peristiwa hak pembukaan Mekah ni, duk puasa bersama Nabi SAW. Selepas tu ada lagi puasa. Maknanya dalam perjalanan lah. Ini menunjukkan dalam perjalanan tu tak apa puasa. Nak puasa pun tak apa. Selepas daripada peristiwa ni, hak dia kata, mu jangan puasa lah esok. Maknanya hak tu berkait dengan keadaan tertentu. Buat tanda perang esok tu. Sebabnya kemudiannya Abu Sa'id kata, dah puasa lagi kita sekali dengan Nabi dalam perjalanan. Ini menunjukkan puasa boleh, tak puasa pun boleh dalam perjalanan, kecuali ada sebab-sebab yang betul-betul jadi memang mengganggu, menyusahkan, baru tak boleh puasa. Baru tak boleh puasa. Begitulah zahir daripada hadis-hadis yang kita bincangkan itu. Jadi sekat itulah dulu untuk malam ni. Tak ada hal lagi tu. Sekat itu dulu. Wallahu a'lam.